Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini adalah Awani 7.45 bersama saya Zulfitri Yusof. Berikut adalah tajuk utama untuk malam ini. Azam Baki tidak akan lepaskan jawatan, enggan akur dengan desakan. Mesyuarat khas bincang pemilikan saham Azam Baki 19 Januari nanti. Bongkar sindiket jual sijil palsu vaksinasi seluruh negara. Satu mesyuarat jawatankuasa pilihan khas bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri akan dipanggil bagi membincangkan isu pemilikan saham Tan Sri Azam Baki. Mesyuarat tersebut bakal diadakan pada jam 2 petang pada 19 Januari depan di Parlimen. Perkara itu disahkan oleh Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Chan Fung Hin, menerusi perkeliling daripada Setiausaha Dewan Rakyat Nizam Maidin Bacha Maidin yang dimuat naik di Facebook. Menurut perkeliling berkenaan, ahli-ahli jawatankuasa itu diminta menjalani ujian kendiri COVID-19 sebelum menghadiri mesyuarat tersebut. Ketika ini, jawatankuasa pilihan khas itu dipengerusikan oleh Ahli Parlimen Kuala Krai dari PAS iaitu Abdul Latif Abdul Rahman. Jawatankuasa itu dianggotai 8 ahli parlimen termasuk Ahli Parlimen Pasir Salak, Datuk Sri Tajuddin Abdul Rahman, Ahli Parlimen Parit iaitu Datuk Muhammad Nizar Zakaria, Ahli Parlimen Sepaga Datuk Aziz Zaman dan juga Ahli Parlimen Selayang William Leong Jin Kin. Apa reaksi Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azam Baki selepas menerima pelbagai tekanan dari pelbagai arah? Ikuti laporannya bersama dengan Naila. Apa kata Azam Baki jam 8 malam ini di Sinar Awani. Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani Abdullah Sani mengarahkan 2 jawatan di bawah Polis Diraja Malaysia PDRM untuk menyiasat dan membongkar sebarang kegiatan penjualan sijil palsu vaksinasi COVID-19 dalam kalangan pengamal perubatan di negara ini. Jabatan Siasatan Jenayah JSJ dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK akan melakukan risikan bagi mengesan pihak tidak bertanggungjawab terbabit. Beliau menegaskan PDRM memandang serius kegiatan seumpama itu yang dilihat boleh menjejaskan keselamatan dan kesihatan rakyat. Setakat ini, PDRM menerusi Polis Kontijen Terengganu telah menjalankan siasatan dan mengenal pasti serta menahan seorang individu di Marang berkaitan kes penaruhan sijil vaksinasi yang palsu. Sementara itu, Polis Terengganu mengesahkan sudah mempunyai 5 individu yang sedia menjadi saksi untuk kes kegiatan jual sijil vaksinasi palsu yang didalangi oleh seorang doktor di sebuah klinik swasta di Marang. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Isa berkata mereka tampil secara sukarela dan ada di antaranya pernah mendapatkan khidmat doktor berkenaan. Menurut Rohaimi, siasatan kes itu berjalan lancar dan polis turut bekerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Terengganu untuk membuat simakan di aplikasi MySejahtera. Jadi buat masa ini terdapat dalam 5 saksi 5 orang saksi telah volunteer ataupun memberi persetujuan untuk menjadi saksi dalam kes ini yang mana mereka mengaku mereka tidak divaksin tapi telah pun mendapat kad vaksin, mengesahkan mereka telah vaksin untuk dos pertama. Beliau berkata demikian selepas majlis serah terima tugas Timbalan Ketua Polis Terengganu pada Rabu. Pada majlis itu, Senior Assistant Commissioner Wan Rukman Wan Hassan dilantik sebagai Timbalan Ketua Polis Terengganu bagi menggantikan SAC Nur Khalid Kimi yang bersara wajib. Sementara itu, Rohaimi berharap lebih ramai individu tampil secara sukarela bagi membantu siasatan kes berkenaan. Polis Terengganu sebelum ini berjaya membongkarkan kegiatan jual sijil vaksinasi dipercayai palsu yang didalangi seorang doktor di klinik swasta. Doktor berusia 51 tahun itu ditahan pada Sabtu lalu. Dalam pada itu, doktor yang terbabit dalam kegiatan penjualan sijil vaksinasi disyaki palsu dibebaskan dengan jaminan polis pada esok sementara menunggu arahan selanjutnya daripada pihak pendakwaan. Ketua Polis Terengganu Datuk Rohaimi Mat Isa berkata tempoh tahanan reman doktor yang berusia 51 tahun itu akan berakhir pada Khamis. Selain itu, Rohaimi berkata beberapa peralatan yang dirampas juga akan dihantar ke bahagian forensik Bukit Aman. Di mana barang-barang kes yang dirampas iaitu seperti laptop dan handphone akan dihantar ke bahagian forensik Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman. Dah dihantar ke apa? Akan dihantar pada hari esok. InsyaAllah esok kita akan hantar. Sebelum ini, suspek yang ditahan pada Sabtu lalu direman selama 3 hari sehingga Selasa.
Bagaimanapun, polis memohon lanjutan reman terhadap suspek sebelum Magistrate Engku Nurul Ain Engku Muda membenarkan reman suspek ditambah 2 hari lagi. Di Kota Kinabalu, Sabah, seorang lelaki berumur 31 tahun ditahan reman 7 hari bagi membantu siasatan berkenaan dakwaan menerima rasuah daripada orang awam bagi tujuan pendaftaran sijil digital vaksinasi COVID-19 dalam aplikasi MySejahtera pada Oktober lepas. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Magistrate Jessica Ombu Kakayun di bawah Seksyen 117 Kanun Tata Cara Jenayah. SPRM menahan suspek yang tidak bekerja itu petang semalam susulan satu operasi yang dilancarkan di daerah itu. Mahkamah membenarkan reman selama 7 hari bermula 12 Januari sehingga 18 Januari depan dan kes disiasat di bawah Seksyen 16 dalam kurungan A Akta SPRM 2009. Terdahulu, SPRM telah menahan seorang ahli sindiket kerana dipercayai meminta rasuah lebih RM2,000 daripada orang awam bagi tujuan pendaftaran sijil digital vaksinasi COVID-19. Peguam bela Datuk Jitan Ram Vincent yang mewakili Datin Sri Rosmah Mansor hari ini mempertikaikan surat pelantikan Datuk Sri Gopal Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya kanan dalam kes pengubahan wang haram dan gagal mengisytiharkan pendapatan kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN yang dihadapi oleh isteri bekas Perdana Menteri itu. Dalam prosiding, Gideon berkata surat terbabit tidak menyatakan bahawa Sri Ram diberi kuasa untuk menjalankan pendakwaan bagi kes pengubahan wang haram terhadap anak guamnya, sebaliknya hanya menyebut 2 kes lain. Gideon berkata pihaknya mengambil kedudukan bahawa tidak ada sebarang alasan mengapa surat pelantikan itu tidak menyatakan secara spesifik bahawa Sri Ram dilantik untuk mengendalikan pendakwaan bagi kes pengubahan wang haram. Menjawab persoalan itu, Sri Ram menjelaskan bahawa pada bahagian pertama surat berkenaan jelas menyatakan bahawa pejabat peguam negara memberikan kuasa yang luas kepadanya untuk menjalankan pendakwaan mengikut Seksyen 376 Kanun Acara Jenayah. Sementara itu, seorang lagi peguam Rosmah, Datuk Firoz Husin Ahmad Jamaluddin mencadangkan supaya pihak pembelaan diberi masa untuk memfailkan permohonan teratur bagi membatalkan kelayakan Sri Ram sebagai timbalan pendakwa raya dan supaya permohonan itu didengar pada tarikh lain. Sri Ram sebaliknya mengemukakan bantahan dengan mendakwa Rosmah menyalahgunakan proses mahkamah apabila sekali lagi mempertikaikan surat pelantikannya. Seorang penganggur didakwa di Mahkamah Magistrate Selayang atas tuduhan membunuh 2 beradik dalam kebakaran sebuah rumah pada September tahun lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada Muhammad Fauzi Slamat, 46 tahun, selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Nik Muhammad Fadli Nik Azlan berikutan kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Mengikut pertuduhan pertama dan kedua, Muhammad Fauzi didakwa membunuh B. Diviah, 19 tahun dan adik lelakinya B. Vishnu, 3 tahun di sebuah rumah di Kampung Baru Kundang, Rawang antara 10.10 pagi hingga 10.40 pagi pada 14 September 2021. Pendakwaan dibuat ke Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman gantung sampai mati jika sabit kesalahan tiada jaminan diberikan dan mahkamah menetapkan 16 Mac ini untuk sebutan semula kes dan serahan dokumen. 6 lelaki termasuk 2 beradik didakwa di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur pada Rabu atas pertuduhan membunuh pemandu e-hailing di tempat letak kenderaan bahagian belakang sebuah kelab di Kepong pada bulan lalu. Begitupun, tiada pengakuan direkodkan daripada kesemua lelaki itu kerana kes bunuh di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Teng Cheng Heng, 22 tahun, Chiu Jun Seng, 22 tahun, Yohanes Isaac Anak Luang, 21 tahun, Won Kok Wei, 20 tahun, serta 2 beradik iaitu Eng Zhang Jing, 24 tahun dan Eng Zhang Li, 20 tahun, mengangguk faham selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan di hadapan Magistrate Wong Chai Sia. Mereka didakwa membunuh Muhammad Farid Abdullah, 29 tahun pada 1.35 minit pagi, 28 Disember lepas. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman mati jika sabit kesalahan. Mahkamah menetapkan 11 Mac ini untuk sebutan semula kes. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nidzuwan Abdul Latif, manakala Peguam Rodzim Zaimi Abdul Hamid mewakili Chiu, sementara 5 tertuduh lain tidak diwakili peguam. Suami kepada penerbit rancangan sebuah agensi penyiaran yang disyaki mengemukakan tuntutan palsu
berjumlah lebih RM300,000 ditahan reman 4 hari bagi membantu siasatan. Magistrate Atikah Muhammad membenarkan reman lelaki berusia 41 tahun itu sehingga Sabtu selepas mendengar permohonan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM di Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur. Menurut sumber, suami penerbit berkenaan ditahan ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM Kuala Lumpur kira-kira jam 5 petang semalam. Bekas Timbalan Ketua Bahagian UMNO Putrajaya, Datuk Tun Faizal Ismail Aziz selesai melakukan pertemuan dengan panel rayuan Lembaga Disiplin UMNO berhubung penggantungan keahlian selama 6 tahun yang dikenakan terhadapnya. Begitupun, katanya, masih tiada keputusan baharu dibuat berhubung penggantungan itu dan pertemuan selama 1 jam itu hanya melibatkan perbincangan dan hujah beliau untuk kes tersebut. Menurutnya, keputusan lanjut hanya akan ditentukan Majlis Kerja Tertinggi MKT kelak, namun tarikhnya masih belum diketahui. Seperti lazimnya akan ditentukan oleh MKT. Panel akan membawa kepada mesyuarat pengurusan dan seterusnya kepada MKT. Dan selepas itu baru ditentukanlah nasib saya. Sama ada hukuman ini kekal ataupun hukuman ini dikurangkan ataupun ada hukuman lain yang diringankan. Yang itu kita tak pastilah. Tapi setakat ini saya berharap semoga ahli panel tadi berdasarkan keterbukaan dan perbincangan tadi boleh menerima pandangan-pandangan dan hujah-hujah balas saya dan boleh mempertimbangkan untuk mengembalikanlah hak saya sebagai ahli yang telah digantung selama 6 tahun ni. Ketika ditanya adakah beliau akan terus lantang mengkritik dan memberikan cadangan kepada UMNO, beliau menegaskan pandangan yang diberikan selama ini adalah untuk kebaikan UMNO dan perjuangan parti. Pada saya, pandangan-pandangan ahli seperti ini sangat penting pada UMNO untuk terus kekal relevan. Cuma saya harap daripada segi kita nak berhadapan dengan pilihan raya, kita nak berhadapan dengan macam-macam proses pemulihan negara, saya harap kita boleh menumpukan kepada usaha memperkukuhkan parti dan menyatukan parti, kurangkan perbalahan, kurangkan perbezaan pendapat secara terbuka. Kita fokus kepada macam mana kaedah untuk pastikan UMNO kuat, UMNO kukuh dan boleh memenangi pilihan raya dengan lebih cemerlang lagi di dalam pilihan raya yang akan datang ni. Beliau berkata demikian ketika ditemui di Ibu Pejabat UMNO pada Rabu selepas selesai pertemuan tersebut. Awani 7.45 berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ni kita jumpa lagi. Salam sejahtera, anda bersama saya Nala Huda. Ini Sinar Awani. Kita saksikan tajuk utama untuk malam ini. Majlis Presiden Pakatan Harapan desak Azam Baki direhatkan. Azam Baki tidak akan lepaskan jawatan, enggan akur desakan. Dan bermula esok, pengembara baru dijangkiti COVID-19 tidak perlu kuarantin. Mulai esok 13 Januari, pengembara yang lengkap vaksinasi tetapi pernah dijangkiti COVID-19 11 hingga 60 hari sebelum berlepas tidak perlu menjalani kuarantin wajib apabila tiba di Malaysia. Menurut Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin, pendekatan itu diambil berdasarkan bukti saintifik serta pengalaman negara lain. Namun bagi pengembara tanpa sejarah jangkitan, ketetapan semasa masih terpakai. Antara syarat baru termasuk bukti penerimaan vaksin lengkap, bukti telah dijangkiti COVID-19 dalam tempoh 11 hari hingga 60 hari sebelum berlepas ke Malaysia serta surat kebenaran perjalanan daripada pengamal perubatan jika menerima rawatan di hospital. Pengembara juga perlu menunjukkan keputusan negatif ujian saringan RTK antigen dalam tempoh 2 hari sebelum berlepas ke Malaysia. Manakala pengembara dengan sejarah jangkitan namun tidak divaksin perlu menjalani kuarantin 7 hari di stesen kuarantin. Syarat ini juga terpakai bagi pengembara dari negara berisiko tinggi seperti UK dan Arab Saudi.
Tan Sri Azhambaki menegaskan beliau tidak akan akur dengan desakan mana-mana pihak untuk melepaskan jawatan sebagai Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sebaliknya, kata beliau, hanya Yang di-Pertuan Agong boleh menamatkan perkhidmatannya. Memetik laporan Sinar Harian, beliau meminta semua pihak untuk bersabar kerana kebenaran akan muncul juga akhirnya. Tegasnya, beliau telah mengikuti segala protokol ditetapkan dan melakukan apa yang sepatutnya dilaksanakan. Beliau turut menjelaskan tidak sama sekali merayu kepada mana-mana pihak atau parti politik untuk memihak kepadanya berhubung isu saham yang dihadapinya ketika ini. Tegasnya, sebagai Ketua Pesuruhjaya, beliau bukan individu yang terikut-ikut dengan rentak mana-mana pihak yang mempunyai agenda politik tertentu. Nama beliau sejak seminggu lalu diheret kontroversi berikutan dakwaan memiliki antara 1.9 juta hingga 2.9 juta saham dalam Gats Global Berhad pada tahun 2016. Bagaimanapun, pada satu sidang media, beliau menafikan dakwaan itu. Majlis Presiden Pakatan Harapan mendesak 3 individu direhatkan berhubung isu pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azhambaki bagi memberi ruang kepada siasatan penuh oleh badan bebas yang tiada kaitan dengan SPRM. Mereka yang perlu direhatkan adalah Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azhambaki, Pengerusi Lembaga Penasihat Pencegahan Rasuah LPPR Tan Sri Abu Zahar Ujang dan Pengerusi Panel Perundingan dan Pencegahan Rasuah PPPR SPRM Tan Sri Burhanullah. Menurut Majlis Presiden PH, kenyataan media 6 ahli LPPR membuka mata kepada kepincangan yang berlaku dalam proses siasatan terhadap dakwaan pemilikan saham Ketua Pesuruhjaya SPRM. Ia menjadi bukti paling kukuh pengerusi LPPR sudah tidak diyakini dan dipercayai ahli LPPR dan Abu Zahar perlu direhatkan sehingga siasatan penuh terhadap Ketua Pesuruhjaya SPRM selesai. Majlis Presiden PH juga turut mendesak Tan Sri Burhan selaku pengerusi PPPR SPRM direhatkan kerana enggan bertindak siasat Azam yang mungkin telah melakukan kesalahan dengan membenarkan akaun saham digunakan adiknya secara proksi berkaitan dengan perdagangan berjuta-juta saham dan warren. Majlis Presiden PH turut menyifatkan kenyataan media 3 timbalan Ketua Pesuruhjaya SPRM yang menyatakan sokongan terbuka terhadap Ketua Pesuruhjaya sebagai janggal dan menyerupai tingkah laku ahli politik dalam sebuah parti politik dan bukannya agensi terhormat seperti SPRM. Katanya, sebagai penjawat awam, mereka patut tahu kenyataan mereka boleh ditafsir sebagai percubaan mempengaruhi proses siasatan terhadap Ketua Pesuruhjaya. Majlis Presiden PH turut mengulangi pendirian satu sidang khas Parlimen perlu diadakan segera untuk membincangkan isu yang amat penting ini sebelum atau selepas sidang khas berhubung isu banjir pada 20 Januari nanti. Hari ini berlangsungnya Majlis Pelancaran Minggu Ekonomi Digital Malaysia di Expo 2020 Dubai dan majlis tersebut disempurnakan oleh Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa. Untuk perbincangan lanjut, kita terus bersama dengan Farhana Sheikh untuk memberikan rangkuman majlis hari ini. Saya kini berada di Expo 2020 Dubai di mana sebentar saja tadi Menteri Komunikasi dan Multimedia Tan Sri Anwar Musa baru saja lepas berucap dan seterusnya melancarkan Malaysia Digital Economy Week di Malaysia Pavilion di Expo Dubai ini. Dan seterusnya beliau mengumumkan penamaan semula MSC Malaysia kepada Malaysia Digital. Selepas 25 tahun, MSC Malaysia telah dinamakan semula dan disesuaikan untuk memenuhi keperluan dan kehendak semasa. Jadi baiklah, apa kata kita dengar apa kata Menteri Tan Sri Anwar Musa tentang penamaan baru ini dan arah tuju Malaysia Digital. After 25 years, things have changed very fast. Especially in terms of technological advancement, in terms of level of infrastructure that we are providing. When we started 25 years ago, MSC is location-based, mainly so-called Chile, Malaysia, multimedia corporation. And now, you see that we are working on a massive infrastructure. Baiklah, sepanjang minggu ini kita dapati pelbagai company berdasarkan teknologi seperti fintech dan animasi yang mempamerkan teknologi-teknologi baru dan juga kebolehan mereka untuk menarik pelabur-pelabur asing untuk Malaysia. Jadi CEO Malaysia Digital Economy Corporation MDEC Mahathir Aziz
telah menjangkakan 300 juta ringgit potensi pelaburan dan 50 perniagaan dari seluruh dunia sepanjang minggu ekonomi digital ini di Expo 2020 Dubai ini. Jadi dengan Malaysia Digital baru dilancarkan tadi, akan mengukuhkan lagi inisiatif-inisiatif yang dibawa oleh MDEC. Jadi kita dengar apa kata Mahathir Aziz. It strengthens the initiative that we are bringing while participating in the expo itself. The target that we set up in terms of the 300 million ringgit or close to 100 million US dollars was basically looking at current initiatives even without the Malaysia Digital Initiative that is being launched today. So the Digital Economy Week covers many aspects. We have digital tech companies, we have fintech companies, we have something a bit more specific as in drone services. Aerodyne is also here. And we looked at creative content, which has been the mainstay for Malaysia in terms of what Malaysia Digital Economy or MDEC has developed, and also a proposition and strong points for Malaysia. Baiklah, sekian saja laporan saya di Expo 2020 Dubai ini sepanjang Malaysia Digital Economy Week. Untuk berita lebih lanjut, jangan lupa tonton Astro Awani untuk mengetahui lebih lanjut apa yang akan berlaku di sini. Sekian saja daripada saya, kembali kepada studio. Seketika nanti dalam Sinar Awani, platform digital tingkatkan permintaan kuih lama. Penggunaan platform digital dalam sektor perusahaan kecil dan sederhana PKS banyak membantu usahawan dan peniaga dalam memajukan perniagaan mereka. Sedar ataupun tidak, platform digital kini menjadi medium utama dalam memasarkan sebarang produk jualan, termasuklah kuih muih tradisional yang mungkin dianggap sebagai produk lama yang tidak boleh dimajukan. Bagi usahawan kuih tradisional ini, Hashimah Abdul Wahid yang juga pemilik Shima Lee Enterprise, dia berpuas hati apabila dengan penggunaan platform digital, dia mampu mencapai jualan 2 kali ganda. Hashimah yang sudah berniaga kuih tradisional seperti kuih bakar dan kuih dangai sejak 2016 merasakan dia perlu memulakan strategi pemasaran secara atas talian ketika berdepan cabaran apabila pandemik COVID-19 berlaku Mac 2020. Selepas pandemik, masa pandemik lah, kita dah stop penghantaran ke kafe, ke kedai ni lah, koperasi apa kafe semua. So kita buat 100% online. 100% online start daripada MCO 1.0. Okey, bila dah start dari situ full time, kebetulan selepas tu ada bulan puasa. Bulan puasa kita buat iftar box. Iftar box ni memang kita buat box kuih. Dalam tu RM10 ada kuih bakar apa semua kan. Kita buat campur-campur lah. Lepas tu start dari situ lah orang semua kenal kami. Jadi kami teruskan buat online ni melalui Facebook, IG, lepas tu apa lagi, kebanyakannya WhatsApp lah. Menurut Hashimah yang berusia 34 tahun, sebelum ini dia hanya mendapat keuntungan kecil daripada jualan kuih muihnya yang dihantar ke kafe-kafe sekitar Bandaraya Johor Bahru. Alhamdulillah, perbezaan memang sangat ketara lah, sebab dulu kena hantar pergi kafe sikit-sikit macam tu, penat sebenarnya. Tapi sekarang bila kita dah buat online, saya ambil part-time helper dengan part-time runner. So kita just fokus pada pada order. Alhamdulillah lah, bila guna medium online ni, saya dapat custom order daripada Pahang, daripada Perak. Tempahan kuih muih hasil tangan Hashimah yang resepinya dipelajari daripada ibunya, Fauziah Othman itu, boleh ditempah melalui Facebook Kuih Bakar by Shima Lee atau Instagram Shima Lee F&B. Sementara itu, kepada usahawan PKS yang ingin memajukan lagi perniagaan anda, jangan lepaskan peluang untuk menyertai Reboot Now yang bakal berlangsung secara maya bermula 13 hingga 15 Januari ini. Lawati laman web www.rebootnow2022.com untuk mendaftar secara percuma.
Gergasi teknologi antarabangsa Huawei terus menerajui industri dengan melancarkan telefon pintar Huawei P50 Pro dan P50 Pocket di Malaysia hari ini. Pengarah jualan saluran peranti Malaysia, Yesen Yong berkata, Malaysia kekal menjadi pasaran utama Huawei sekaligus menjadi negara pertama dari negara pengeluar pelancaran peranti baharu dengan teknologi hebat. Malaysia is a key market for Huawei, and being the first overseas country to launch the P50 Pro and P50 Pockets shows our commitments to Huawei consumer in Malaysia. Huawei is not just a technology leader in hardware as being showcased here, and also we are top 3 app store with App Gallery. As mentioned earlier in the launch, major app developers are already on board and will continue to grow together with us on App Gallery. Pada masa yang sama, Huawei P50 Pocket adalah inovasi berterusan Huawei untuk memudahkan kehidupan harian anda apabila peranti itu boleh dilipat serta lebih fleksibel untuk dibawa atau dimasukkan dalam apa jua situasi. Ia membolehkan pengguna mengakses segala maklumat seperti pemberitahuan, jadual, kalender, muzik dan ramalan cuaca pada skrin utama dan dapat diselarikan dengan skrin penutup pintar apabila dilipat. Selain itu, Huawei P50 Pro didatangkan dengan sistem kamera duimetrik sebenar yang pastinya menjadikan pengalaman fotografi indah selain memiliki reka bentuk nipis, ringan dan selesa dalam genggaman. Ia turut dilengkapi dengan Huawei XD Optic dan Huawei XD Fusion Pro yang memastikan kualiti, ketajaman dan perincian imej yang ditangkap berada pada tahap yang terbaik. Orang ramai boleh membuat pratempahan Huawei P50 Pro bermula dari 12 hingga 21 Januari ini pada harga RM4,199 dengan hadiah menarik bernilai sehingga RM2,100, manakala pratempahan Huawei P50 Pocket bermula dari 22 Januari hingga 13 Februari dari harga RM5,999 serta berpeluang mendapat pelbagai hadiah menarik bernilai sehingga RM2,700. Mereka yang berminat boleh mengikuti roadshow Huawei di Mid Valley South Kim Mall pada 15 hingga 23 Januari ini dan IOI City Mall pada 20 hingga 24 Januari ini bagi merasai sendiri pengalaman hebat bersama peranti tersebut serta boleh turut serta dalam pelbagai aktiviti pada roadshow tersebut. Dapatkan akhbar Sinar harian esok dengan tajuk muka depan, Operasi Besar-besaran Kesan Sindiket. GSJ-GSJK Bukit Aman diarah pantau dalang jual sijil vaksin palsu di seluruh negara. Selepas ini dalam Sinar Awani, lebih 2,000 penduduk orang asli terus diancam harimau. Susulan ancaman harimau belang yang masih berkeliaran di Gua Musang, Kelantan, lebih 2,000 penduduk orang asli di 2 buah pos penempatan orang asli dinasihatkan menangguhkan aktiviti di hutan. Ketua Polis Daerah Gua Musang, Superintendent Sik Chun Fu berkata, demi keselamatan nyawa, orang asli di pos Bihai dan pos Balar diminta untuk kekal di rumah bersama ahli keluarga. Beliau berkata sebelum ini kelibat harimau belang ini dilihat penduduk kampung di sekitar pos Bihai dan terbaru di pos Balar. Pihak polis ingin memberi nasihat kepada penduduk perkampungan pos Bihai Baru dan juga Bihai Lama supaya lebih berhati-hati apabila keluar daripada rumah masing-masing lah, disebabkan oleh ancaman harimau yang berkeliaran sejak semenjak ni lah. Pihak polis juga menyarankan penduduk sekiranya perlu untuk keluarlah secara berkumpulan dan jangan bergerak dalam individu lah. Sementara itu, penduduk di pos Bihai patuh dengan arahan pihak berkuasa apabila diminta berkurung di dalam rumah. Satu, kena segerakanlah benda ni secepat mungkinlah. Dan lagi pun pasal kampung tu berkurunglah, jadi susahlah. Apa nak pergi ke kebun pun, nak keluar ke mana pun jadi susahlah. Jadi semua terhalang kehidupan orang kampung. Kita tahu dekat Sau, kampung Sau ni kira macam kita pun rasa takut lah, bimbang lah. Takut benda tu melarat lain-lain tempat lagi. Sekarang ni dia ada di pos Bihai lah, pos lama Bihai. Macam tu. Takut lah ni, takut. Kita biasa macam ni lah. Hidup mati pun macam ni lah.
Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan masih menjalankan operasi pemantauan dan kawalan di kawasan perkampungan orang asli berkenaan selepas aduan penduduk berkenaan harimau belang yang berkeliaran di kawasan penempatan mereka. Orang ramai dinasihat berhati-hati dan berwaspada jika terserempak dengan hidupan liar seperti harimau. Sebarang aduan serta maklumat berkenaan hidupan liar boleh disalurkan kepada Jabatan Perhilitan Negeri Kelantan melalui talian 011-592-75985, talian hotline 1-800-88-5151 atau e-aduan di laman web www.wildlife.gov.my. Beralih ke perkembangan luar negara, sebuah letupan besar dilaporkan berlaku berhampiran lapangan terbang di Mogadishu di Somalia pada Rabu. Pasukan tindak balas kecemasan turut mengesahkan letupan itu yang meragut beberapa nyawa dan mengakibatkan kecederaan. Bagaimanapun, jumlah mangsa yang terlibat belum dipastikan setakat ini. Punca dan sasaran letupan yang dipercayai serangan itu juga belum diketahui. Bagaimanapun, beberapa siri serangan di ibu negara itu kebanyakannya dilapor melibatkan kumpulan Al-Qaeda berkaitan Al-Shabaab. Baik, sebelum kita berakhir, kita saksikan visual seorang anggota polis trafik sanggup turun ke longkang bagi membersihkan laluan air yang tersumbat akibat sampah sarap di jalan raya di Kampung Merutum, Putatan, Sabah. Usahanya itu mendapatkan pujian orang ramai dalam platform media sosial dan kami juga turut mengucapkan tahniah kepada anggota polis trafik berkenaan. Sekian Sinar Awani bersama saya Naila Huda. Salam hormat. I can hear the children playing outside, someone whistling as they pass by. I can hear the birds as they're singing good morning. I'm loving this feeling. Ooh, 'cause it's a great day to be alive when I know that there's nothing greater than life. So I won't worry about my problems today. I'm wearing a smile. I'm just living my life, bringing light to my problems. Light, no more of hiding inside.